Okey, so seterusnya kita berbicara tentang prinsip pengagihan keuntungan. Okey, secara umumnya ada dua prinsip. Yang pertama iaitu adil dan yang kedua adalah ihsan. Okey, so adil apa maksud adilnya? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Okey, iaitu dalam konteks ini memberikan sesuatu pada yang berhak menerimanya. Okey, so buruh iaitu pekerja perlulah menerima upah atas tenaga atau usaha yang diletakkan, dan upah iaitu juga perlulah upah yang adil. Tak bolehlah katalah, bukannya tak boleh, as in benda itu memang dipraktikkan, cuma lebih baik kita buat macam ini. Katalah contohnya kita buat satu perusahaan kita itu untung katalah 10,000 sebulan. Okey, itu dah tolak gaji. Okey, dan gaji kita bagi kepada pekerja kita gaji minimum adalah 1,200 sebulan, kan. Maknanya kita dapat 10,000, pekerja kita dapat 1,200 je. Maknanya in term of boleh ke tak boleh tu boleh, tak ada masalah, sebab kita dah bayar gaji minimum dia. Cumanya lebih baik maknanya kita hargai usaha dan tenaga yang dia letakkan. Contohnya, okey, kita dah tolak gaji dia 1,200 tu, kita 10,000 tu untuk kita, net untuk kita, kan. Why not tambah, katalah bagi 200-300 lagi kat dia, atau 500 lagi dekat dia, apa salahnya, kan. Maknanya biasa itu dipanggil diberi sebagai satu bonus berdasarkan performance, kan. Cumanya dia bukan satu kewajipan. Cumanya kalau kita adalah hati, mungkin kita berniaga, kan. Mungkin anda nanti akan berniaga menjadi bos atau jadi toke, kan. Jadilah bos atau peniaga yang adil, kan. Berilah upah yang sewajarnya kepada pekerja anda. Okey, seterusnya perlu letakkan untuk modal juga, untuk kita nak cover keuntungan atau juga sewa kat sini, kan. Sebenarnya tanah atau premis yang kita gunakan. Dan satu lagi aspek adalah keuntungan kat atas usahawan itu sendiri. Sebab biasanya peniaga dia tak letakkan gaji dia, kan. Biasanya kalau kita berniaga, kita tak letak gaji kita berapa, sepatutnya RM5 sejam, contohnya kita tak letak, kan. Cuma biasa kita akan kira total keuntungan itu. Okey. Satu lagi prinsip adalah ihsan. Okey, so ihsan adalah belas kasihan. Ihsan adalah definisi yang lain lah. So definisi yang ni kita gunakan definisi belas kasihan daripada golongan kaya kepada golongan miskin, iaitu pengagihan kekayaan kepada bukan faktor pengeluaran. Okey, bukan factors of production. Okey, so dalam Islam kita dah tetapkan perlunya adanya zakat, kan. Zakat itu diberi kepada 8 asnaf. Okey, dan sekiranya berlaku kematian, benda itu diwariskan kepada pewaris melalui faraid. Okey, dan juga perlunya pembayaran cukai. Okey, so biasanya kalau orang berniaga ni dia tak nak bayar cukai, kan. Biasalah, sebab dia kira cukai itu tidak memberi manfaat secara langsung kepada dia. Okey, cuma itu satu bentuk kesilapan lah juga sebenarnya. Sebab apa? Sebab kalau kita berniaga, biasanya kalau kita nak kembangkan perniagaan, kita akan nak buat pinjaman dengan bank, kan. Tak kisahlah pinjaman Islamic financing, nak guna kontrak apa-apa tu lain cerita lah. Okey, so biasanya kita nak kembangkan perniagaan, kita akan buat pinjaman dengan bank. Okey, tapi macam mana bank nak nilai sama ada kita ni trustworthy or not, whether our business is good or not. Okey, so satu, dia akan nilai melalui kita punya simpanan dengan dia, kita punya transaksi dengan dia. Okey, so biasanya kalau kita ada account dengan bank itu, kita ada fixed deposit dengan account tu, biasanya dia akan okey. Satu lagi, dia akan nilai bisnes kita atau perniagaan kita melalui pembayaran cukai. Okey, so katalah kita adalah satu perniagaan yang tidak membayar cukai selama 3 tahun berturut-turut. Apa maksudnya? Maksudnya perniagaan kita itu rugi. Okey, so bila kita tak bayar cukai, perniagaan kita rugi. Macam mana bank nak yakin untuk beri pinjaman modal kepada kita? Okey, compare dengan perniagaan lain yang setiap tahun konsisten bayar cukai. Tak kisahlah berapa banyak, kan. Lagi banyak bayar cukai dalam konteks bank, lagi bagus untuk dia. Sebab bank tahu, oh, orang ini seorang yang bisnesnya solid. Sebab kalau bisnes tak solid, dia tak akan bayar cukai, kan. So orang ni bisnes solid, so kita yakin kalau kita beri pinjaman, dia akan mampu bayar balik, kan. Dia tak ada masalah untuk bayar balik. Dia adalah peminjam yang trustworthy.
Okey. Okey, so dalam kontrak musyarakah, dia punya pengagihan keuntungan dan kerugiannya, kita bincang ni. Okey, so keuntungan dalam musyarakah, nisbah perkongsian keuntungan hendak berdasarkan kadar sumbangan modal mengikut setiap rakan kongsi yang dipersetujui dalam kontrak. Maknanya kalau dia letak 30%, dia dapat untung 30% lah. Okey, sama juga untuk kerugian dia. So kalau dia letak kerugian, dia letak modal dia 30%, dia pun rugi 30%. Letak modal 70%, dia pun rugi 70%. Okey, so tapi dia tak boleh terlebih dulu menetapkan jumlah keuntungan kepada mana-mana rakan kongsi yang mengakibatkan penafian keuntungan rakan kongsi yang lain. Maknanya dia tak boleh letak, saya nak untung, saya meniaga ni saya nak untung 10,000. Kan, contohnya lebih tu awak bagilah. Tak boleh. Atau dia cakap, saya nak 50,000, lebih tu awak bagilah. Tak boleh. Dia boleh letak percentage. Percentage itu berdasarkan jumlah modal dia. Okey. Dan hendaklah ditentukan tempoh masa untuk agihan keuntungan. Okey. So, maknanya ada time period lah. Kan? So, kalau penarikan modal itu berlaku sebelum tempoh, keuntungan itu perlu dijelaskan sama ada kurang atau tiada. Okey. So, kerugian pula tadi kita dah bincang, kerugian itu berdasarkan jumlah modal, sumbangan modal. Okey, tapi kerugian yang berpunca daripada salah laku, kecuaian atau pelanggaran syarat kontrak yang ditetapkan hanya ahli yang terlibat sahaja atau hanya ditanggung oleh ahli yang melakukan perkara tersebut sahaja. Okey. Dan in term of kalau withdrawal atau penarikan diri, hendaklah mengenal pasti pilihan bagi penarikan diri sebelum tempoh yang ditetapkan untuk mengelak kerugian yang berlaku. Okey. Okey, tadi musyarakah, sekarang mudharabah pula. Okey. So mudharabah, ini rasanya semua dah aware kot, dah faham macam mana kita nak treatment kan. Okey, so mudharabah keuntungannya, mudharib tak boleh menjamin sebarang keuntungan dan modal digunakan dalam aktiviti yang pelaburannya halal supaya keuntungan itu dibenarkan oleh syarak. Okey. So kadar perkongsian keuntungan ditetapkan di peringkat awal. Okey. So keuntungan dibahagikan berdasarkan nisbah atau syarat yang dipersetujui. Okey. Namun sekiranya modal dimukakan dalam bentuk barang atau hutang, maka kontrak mudharabah itu adalah tidak sah. Okey. So keuntungan diagihkan mengikut tempoh matang yang ditetapkan. So kalau tarik diri sebelum tempoh, maka keuntungan itu kurang atau tiada pembayaran keuntungan. Okey. So macam mana pula kalau berlaku kerugian? So kerugian ditanggung oleh Rabbul Mal setakat nilai modal. Okey. Dan kerugian itu hendaklah mudharib iaitu pengusaha nyatakan sebab kerugian berlaku. Kan? So mudharib tak bertanggungjawab atas kerugian yang berlaku kecuali berpunca daripada salah laku, kecuaian atau pelanggaran syarat kontrak. Maknanya kalau dia punya problem, dia menyebabkan benda itu rugi, okey, baru dia tanggung. Okey. Sekiranya terdapat lebih daripada satu Rabbul Mal, maka kerugian ditanggung bersama berdasarkan kadar sumbangan modal yang diperuntukkan. Okey. Dah habis dah kesimpulan dah. So kesimpulannya, syarikat merupakan satu pemilikan dan perkongsian bersama bagi sesuatu harta sama ada untuk usaha sama atau tidak. Okey. So contohnya surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an qaradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, iaitu jangan kamu gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah. Tak boleh tipu, tak boleh judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Surah An-Nisa ayat 29. Tamatlah sudah untuk minggu ini, insya-Allah. Nanti kita akan sambung dengan topik yang seterusnya. Topik yang tak silap perbankan, Bank Islam. Topik yang lebih mencabar, yang awal-awal ini mungkin sebelum ni dah belajar sebelumnya. So lepas ni kita nak apply, kita nak aplikasi pula kontrak-kontrak mudharabah masyarakat dan sebagainya. Okey. Jadi bolehlah buat persediaan mental untuk menghadapi topik-topik yang seterusnya, insya-Allah. Jangan risau, bukanlah susah sangat, boleh je insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.